Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Lama tak telefon ni. Ada masalah apa kan? Oh, ada masalah sikit lah ni. Saya ni cikgu mengajar pendidikan Islam. Yo, Saya duk ajar murid. Saya duk tengok murid ni, mereka agak ada masalah dalam menguasai subjek pendidikan Islam ini. Walaupun dikatakan mudah, tapi murid ni ada masalah dalam nak membezakan topik ni under akidah ke, under akhlak ke, ataupun Al-Quran. Jadi, saya minta jasa baik Ustaz lah. Tolong saya selesaikan masalah ini. kalau pasal permasalahan tu, saya pernah tengok satu video ni. Ada seorang ustaz ni, nama dia Ustaz Halimin. Dia ada Oh, upload dekat YouTube. Boleh saya tunjuk dekat Ustaz Fifi? Jom kita tengok video tu. Oh, boleh, Okey? boleh. Memang saya nak tengok video tu untuk saya tunjuk kat budak juga. Terima kasih lah Ustaz lah. Sama-sama je, jom kita tengok video tu. Okey, terima kasih. Sama-sama. 셋, 별. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Sulhahani binti Muhammad Azmi dalam diskusi ilmiah. Seperti yang kita tahu, ramai pelajar yang tidak dapat menguasai tajuk-tajuk yang ada dalam sesebuah subjek. Oleh itu, hari ini kami mengundang Ustaz Halimin, guru pendidikan Islam, untuk menerangkan satu kaedah yang digunakan untuk membantu para pelajar dalam memahami tajuk-tajuk yang ada di dalam pendidikan Islam. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita menjemput Ustaz Halimin untuk berkongsikan konsep mind map yang digunakan. Dipersilakan. Jadi, kalau kita tengok slide ini, kami memilih subjek pendidikan Islam. Kaedah ini, sekiranya kita dah mampu untuk nak menguasai dan mengajarkan, membimbing pelajar untuk memahami kaedah dan konsep ini, percayalah, mereka mampu untuk menguasai keseluruhan subjek tersebut. Kerana apa? Masalah yang kita pernah tengok, apabila kita tanya mana-mana pelajar berkaitan dengan apa yang mereka dapat, apa yang mereka belajar di dalam sesuatu subjek, mereka tidak mampu untuk nak menjawab ataupun memberi respon yang menyeluruh. Selalunya mereka akan ingat, okey, bila subjek pendidikan Islam, bab 1, kami mengaji tentang ada hukum tajwid. Lepas tu kami ada mengaji pasal yang tu, yang ni. Jadi mereka tidak mendapat gambaran yang umum. So, disebabkan itulah kami memilih satu kaedah, iaitu mind map ini, untuk nak memberikan penjelasan yang umum dan menyeluruh kepada kesemua pelajar. Kalau kita tengok di dalam slide ini, bila kita sebut saja pendidikan Islam, kita terus buat satu konsep simplify, permudahkan. Yang mana bila kita sebut pendidikan Islam, di dalam subjek pendidikan Islam, tidak dapat tidak, dia akan lari, dia akan ada 6 cabang ilmu ini. 6 cabang ilmu ini, kalau kita tengok, yang pertamanya adalah Al-Quran, hadis, akidah, ibadah, sirah dan akhlak. Daripada 6 cabang itu, kita boleh mengklasifikasikan kepada 3 kumpulan. Lagi sikit kita kurangkan, lagi mudahlah untuk pelajar itu dapat memahami keseluruhan subjek. Jadi kalau kita tengok, bila kita sebut pendidikan Islam, memang akan ada 6 cabang. Kemudian kita permudahkan lagi, kita bahagikan kepada 2 bahagian dan 2 bahagian. Yang pertama, bahagian yang pertama, bila kita sebut Quran dengan hadis, tidak dapat tidak kita faham, Al-Quran dan hadis ini adalah kita panggil sebagai sumber utama. Seperti mana yang kita pernah dengar di dalam hadis Nabi, yang mana Nabi tidak meninggalkan kepada umatnya wang ataupun kebendaan, tetapi percayalah, apabila kamu pegang kepada 2 benda ini, kamu takkan sesat sampai bila-bila. Iaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua sunnah, iaitu hadis. Jadi kita boleh klasifikasikan. Di dalam pendidikan Islam, cerita mudah dia, kalau kita tanya, apa yang kamu belajar dalam pendidikan Islam? Pak, kamu akan belajar 3 benda yang utama. Yang pertama, sumber. Apabila kita nak mendalami ilmu agama Islam ini, apa sumber-sumber yang kita perolehi? Inilah sumber-sumbernya, Al-Quran dan hadis. Kemudian, kalau kita tengok, apa yang kita akan belajar dalam pendidikan Islam ini? Kita akan fokus kepada 2 rukun utama, iaitu rukun iman dan rukun Islam. Kalau kita tengok di dalam cabang dalam subjek pendidikan Islam, akidah dan ibadah, kita dah boleh relatekan. Apabila kita sebut akidah, itulah benda-benda yang ada di dalam rukun iman. Dan ibadah pula, itulah benda-benda yang ada di dalam rukun Islam. Jadi tidak dapat tidak, benda ini adalah benda yang kita kena buat. Jadi kita memahamkan kepada pelajar berserta dengan sebab kenapa kita perlu belajar benda tersebut. Jadi seterusnya, untuk pembahagian yang terakhir, bila kita sebut pendidikan Islam, ada satu benda yang kita boleh gunakan sebagai satu proses pembinaan tamadun ataupun pembinaan budaya di dalam masyarakat. Yang ini kita boleh kata benda ini sebagai ihsan, iaitu membuat satu perkara yang terbaik lah. Jadi diri seseorang, untuk menjadi seseorang itu the best version of ourselves. Apa dia yang kita akan belajar dalam pendidikan Islam tu? Akhlak.
Akhlak inilah yang kita nak terap masukkan dalam pendidikan. Bukan hanya sekadar ilmu pengetahuan, tetapi akhlak itu juga perlu dititik beratkan. Yang mana ada satu lagi bidang ilmu dia adalah sirah. Yang mana kita boleh sebut, bila kita belajar sirah ini sebenarnya kita belajar tamadun untuk nak membawakan diri kita ini menjadi seorang yang lebih baik. Kita belajar daripada sejarah. Apa yang berlaku kita ambil, apa yang buruk kita tinggalkan. Jadi itulah secara umumnya pembahagian topik-topik yang ada dalam mana-mana subjek sekalipun. Apabila kita buat konsep dan kaedah ini dengan harapan ia mampu untuk memberikan satu kefahaman yang menyeluruh kepada pelajar, kemudian akan menyebabkan pelajar itu berasa sikit, dia tak rasa banyak. Jadi dia memberikan satu aura kepada pelajar tersebut untuk mereka ini seronok untuk nak belajar di dalam subjek yang tertentu lah khususnya. Terima kasih Ustaz Halimin atas perkongsian sebentar tadi. Masya Allah, terbaik kan? Saya berharap agar perkongsian dikongsikan sebentar tadi memberi manfaat yang berguna kepada semua pelajar dalam membantu memahami tajuk-tajuk yang ada dalam pendidikan Islam. Dengan itu, saya akhiri diskusi ilmiah kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi minggu hadapan.